Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Untuk subjek sains hari ini, kita akan masuk ke topik unit baru, haba. Okey, dalam tajuk baru ni, apa yang perlu kamu pelajari ialah suhu, maksud suhu. Okey, apa maksud suhu? Okey, suhu ialah sukatan darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Okey, suhu boleh disukat dengan menggunakan termometer. Kalau ditanya apa tu suhu, ini maksud dia, sukatan darjah kepanasan atau kesejukan satu objek. Okey, suhu ni boleh disukat dengan menggunakan termometer. Ini ialah gambar raja termometer. Yang di hujung ni, yang macam color silver ni ialah berbuli merkuri. Yang warna merah ni ialah merkuri. Dan yang atas ni ialah salur rambut. Okey. Semakin panas sesuatu bahan, semakin tinggi suhunya. Bila kamu rasa sesuatu bahan tu panas, maksudnya suhunya tu tinggi. Semakin sejuk sesuatu bahan, semakin rendah suhunya. Okey, kalau sejuk tu suhu rendah lah. Okey. Unit suhu ialah darjah Celsius. Yang ini dia punya simbol lah. Kalau yang ada bulat-bulat ni, ini darjah Celsius. Okey, tadi pasal suhu kan, apa maksud suhu, unitnya. Okey, yang ini ialah teknik menggunakan termometer. Macam kita sukat suhu menggunakan termometer. Jadi kamu kena tahu macam mana menggunakan termometer. Okey. Pegang batang termometer secara menegak. Yang di atas, yang di bawah ni tadi berbuli kan. Pegang di atas sana. Lepas tu yang langkah kedua, masukkan termometer ke dalam air dan tunggu sehingga aras merkuri berhenti bergerak, yang warna merah tadi tu. Okey, tunggu dia berhenti bergerak. Okey, lepas tu ini dipanggil meniskus kan. Okey, laraskan kedudukan mata pada meniskus merkuri dan ukur bacaan suhu. Okey. Ini ialah 3 langkah teknik menggunakan termometer. Jadi kamu kena hafal ataupun faham teknik menggunakan termometer yang betul. Okey. Sebab nanti kalau dalam soalan dia akan tanya macam mana cara menggunakan termometer, kamu kena terangkan mengikut langkah yang betul. Okey, baik. Kita masuk yang ketiga. Pertama tadi, apa tadi yang pertama? Tadi kamu belajar suhu kan, maksud suhu, apa alat yang boleh digunakan untuk mengukur suhu, apa unitnya. Okey. Seterusnya, tadi cikgu terangkan mengenai cara penggunaan termometer. Okey, kita pergi ke topik seterusnya lah, menerima dan kehilangan haba. Okey, haba yang dibekalkan kepada sesuatu bahan akan menyebabkan berlakunya perkara berikut. Bahan menjadi panas. Bila ada haba, bahan akan jadi panas. Bahan pun akan mengembang apabila haba dibekalkan. Rupa bentuk bahan pun berubah. Okey. Okey, 3 perkara ini akan berlaku sekiranya haba dibekalkan. Okey. Boleh ya? Okey, seterusnya. Sesuatu bahan akan menjadi panas apabila menerima haba. Tengok ni, bahan akan jadi panas apabila menerima haba dan akan menjadi sejuk apabila kehilangan haba. Ingat balik, kalau panas, terima haba. Kalau sejuk, kehilangan haba. Okey, dari segi suhunya pula, suhu bahan akan meningkat apabila menerima haba dan menurun apabila kehilangan haba. Okey, boleh ingat ya 2 perkara ni tadi. Okey, panas, bahan akan jadi panas kalau terima haba. Sejuk apabila kehilangan haba.
suhunya, kalau terima haba tadi suhunya meningkat. Kalau kehilangan haba, suhunya menurun. Okey, ini contoh. Okey, tengok rod besi ni. Rod besi dan air telah menyerap haba yang dibekalkan kepadanya, lalu menjadi panas. Maksudnya dia terima haba. Jadi suhunya jadi panas. Okey, dia menerima haba. Haba dibekalkan, okey, menerima haba. Okey, macam sudu. Okey, contoh seterusnya sudu ni, sudu besi ni. Ini dalam gelas ni ada air panas. Apabila sebatang sudu besi direndam dalam air panas, sudu itu akan berasa panas. Okey, haba berpindah dari air panas ni ke sudu besi. Okey, haba mengalir daripada bahan yang panas kepada bahan yang sejuk sehingga kedua-dua bahan itu menjadi sama panas. Okey. Boleh ya? Dia dari panas ni mengalir ke sudu besi ni. Jadi sudu besi ni pun jadi panas. Jadi bahan ini, kedua-dua bahan itu menjadi sama panas. Kalau panas tadi maksudnya dia terima haba. Okey, next. Okey, apabila bahan menerima atau kehilangan haba, rupa bentuk bahan juga akan berubah. Contoh seketul ais. Ini ais batu dalam bentuk pepejal berubah menjadi air cecair apabila menerima haba. Maksudnya kamu beri haba, dia terima haba, dia akan jadi cair. Okey. Jika haba terus dibekalkan kepada air, air akan berubah menjadi wap air, jadi gas. Okey, bila dibekalkan haba di sini, macam letak api kan, bekalkan haba atau beri elektrik, ada tenaga elektrik sini, bekalkan haba, air akan berubah menjadi wap air. Okey, sekiranya haba dibebaskan daripada wap air dengan cara menyejukkannya, wap air akan berubah menjadi air semula. Okey, ni dia bebaskan wap air. Sini akan jadi air. Okey, jika air disejukkan, iaitu dimasukkan ke dalam peti sejuk, air akan berubah menjadi seketul ais. Ini dia terima haba ke kehilangan haba. Jadi kalau macam suhunya menurun, berkurangan, maksudnya dia kehilangan haba. Okey. Suhunya rendah kan? Kalau suhu rendah, dia kehilangan haba. Okey, jadi air ni akan berubah menjadi seketul ais. Pepejal seperti margarin, mentega, lilin, kaca dan besi akan melebur, berubah bentuk daripada pepejal kepada cecair apabila dipanaskan. Okey. Itu sahaja. Okey, terima kasih.